Orang Arab dulu sistemnya sistem kekabilahan, tribalism. Sistem kekabilahan ni ada orang yang tak ada kabilah. Orang datang daripada luar, orang datang daripada Iran, orang datang daripada kawasan Turki semua. Dia orang tak ada keluarga Arab. Jadi dia nisbahkan kepada Al-Hashimi ke, dia nisbahkan kepada Al-Asy'ari, dia nisbahkan kepada Al-Fahmi, kepada apa semua ni, jikalau dia berwalak kepada kabilah tersebut. Ini hari kalau kita sebut walak, kita terbayangkan muktamar yang dekat Al-Ustar tu kan. Bukan walak tu. Itu walak tu walak politik. Dia bahasa ni dia berkembang, dia berevolusi. Ya. Ini geng-geng, ni bukan geng-geng walak ni kan. Boleh gelak kalau walak mati saya kena marah. Okey. Jadi siapa tahu walak maksudnya apa? Mereka yang tidak ada keluarga, dia menjadi maula, menjadi hamba, ataupun menjadi lebih kepada hamba lah, hamba kepada sesuatu kabilah Arab itu. Dan bila dia memberikan walak, dia menjadi sebahagian daripada kabilah tersebut, di mana dia akan al-ghurmu bil ghunmi, dia ada share dan dia ada tanggungjawab. Share-nya bagaimana? Dia boleh mewarisi berdasarkan walak. Dia boleh dapat share daripada faraid berdasarkan walak. Dan dia kena bagi harta juga kepada ahli keluarga yang dia walak itu. Dia sebagai maula kepada bani, kepada keluarga tersebut, dia juga boleh berikan hartanya kepada itu. Dan memang dalam faraid kita ada bincang benda ni. Dia ada hukum untuk mualah ni. Dan yang keduanya, dia menjadi akal. Akal ini apa? Bukan akal akal itu. Akal dekat otak ke dekat hati? Ni ada satu perbincangan di kalangan ulama. Adakah akal itu terletak di otak ataupun di hati? Hati itu di mana? Hati itu di jantung ke ataupun di otak? Ini perbincangan yang bukan kita nak bincang hari lah. Tapi nak ceritakan ya, siapa tu akal bermaksud ialah kalau kita tahu diat, kisas dan diat. Kalau orang salah bunuh, kalau dia bunuh dengan sengaja, dia kena kisas dan dia kena bayar diat. Diat dalam bahasa Melayu kita panggil diat jugalah. Bahasa orang putih, kafir harbi, dia panggil blood money. Kan? Jadi siapa tu? 100 ekor unta. Mana ada seorang mampu nak bayar 100 ekor unta? Jadi yang berlaku ialah ahli keluarga dia. Dia punya keluarga, kabilah dia, itu dipanggil akal, akan berkongsi untuk bayarkan 100 ekor unta untuk dia. Jadi untuk maula, orang yang terlibat, orang yang telah memberikan walak kepada satu kabilah, kalau ada ahli kabilah yang tersilap bunuh, kena bayar 100 ekor unta, dia pun kena bagi sekali. Dan kalau dia tersilap bunuh, kan, keluarga tu akan bayarkan untuk dia. Itu sistem walak. Sebab tu kita bila baca Quran, kita Al-Ma'idah ayat 51 dan lain-lain itu, kita kena faham walak berdasarkan kerangka orang Arab faham itu. Berdasarkan kerangka Al-Quran diturunkan. Ini apa kena nak pilih wakil rakyat pun kau main walak apa semua, nak pilih ketua darjah pun main walak, nak pilih bos dekat dalam pejabat pun main walak. Itu bukan walak. Itu sistem lain. Itu dan masalah kerangkanya bila kita tersilap. Benda yang keagamaan itu kita bawa akan di dalam ruang yang neutral itu. Okey. Boleh faham kan? Itu kita cerita lain lah. Kita cerita lain. Perkampungan sunnah dalam kurungan politik. Okay. Tapi hari kita nak bincang Al-Lais bin Sa'ad. Jadi Al-Lais bin Sa'ad merupakan keturunan maula kepada Bani Faham. Jadi gelarannya Al-Fahmi itu. Satu perkara yang penting berkaitan dengan Al-Lais bin Sa'ad, oleh kerana beliau mempunyai susu galur yang Parsi dan duduk di Mesir. Mesir ini sebelum kedatangan Islam, ianya lebih didominasi oleh orang Kipti. Orang Kipti ni, dia penduduk asal Mesir, bangsa asal Mesir, dan mereka ni susu galur keturunan daripada Fir'aun, daripada kaum Fir'aun. Jadi bahasa mereka campuran. Ada campurlah bahasa yang zaman Fir'aun sikit, bahasa zaman Greek sikit, bahasa Rom sikit dan sebagainya, membentuk bahasa Kipti. Ataupun hari ini kalau kita pergi ke Mesir, yang berbangga dengan bahasa Kipti ialah golongan Kristen Koptik. Dan malah gereja mereka pun, gereja Ortodoks, mazhab Ortodoks mereka dinamakan Koptik.
church. Mungkin padri-padri mereka adalah menguasai bahasa-bahasa lamanya kerana manuskrip lama mereka tertulis dalam bahasa tersebut, bukan dalam bahasa Arab. Dan ada tulisan mereka sendiri dan agak berbeza dengan Arab. Menariknya Al-Lais bin Sa'ad, walaupun beliau walaknya kepada Bani Faham, asal daripada Parsi, beliau menguasai bahasa-bahasa tersebut. Bahasa Arab pun dia boleh, bahasa Parsi pun dia boleh, dan bahasa Koptik pun dia boleh. Dan itu kalau kita lihat antara ciri-ciri ulama zaman-zaman itu, ulama mujtahid dan sebagainya, kelebihan untuk berbahasa lebih daripada satu bahasa itu macam seakan kemestian. Sebab tu kita lihat macam Al-Imam Al-Ghazali, dia tulis buku dalam bahasa Arab kalau berkaitan dengan fiqh semua. Berkaitan falsafah dia tulis dalam bahasa Parsi. Berkaitan politik dia tulis dalam bahasa Parsi. Kan? Jadi mereka boleh pelbagai bahasa. Begitu juga ulama yang di Andalus. Ada di antara mereka yang boleh berbahasa Sepanyol, boleh berbahasa Portugal, dan boleh berbahasa bahasa Arab. Jadi itu kelebihan yang seolah-olah kalau alim itu, kalau dia hanya satu bahasa, dia boleh bahasa Arab saja tak cukup alimnya. Jadi kalau mungkin kita pada hari ini, kalau boleh bahasa Melayu, bahasa Arab itu mungkin tak cukup lagi tu. Dia kena ada bahasa sampingan, bahasa orang putih lah, paling kurang-kurang. Tapi kalau boleh bahasa Parsi itu, itu memang lagi bagus kerana banyak dalam karya-karya lama kita dalam bahasa Parsi. Okay. Jadi Al-Lais bin Sa'ad dia lebih terkenal sebagai faqihu Mesir. Dia sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan Imam Abu Hanifah, dan terkenal sebagai seorang yang kalau ikut penilaian Imam Syafi'i, besar sangat kursi ni. Orang pendek macam saya tergantung kaki. Okey. Siapa tu namanya? Al-Lais bin Sa'ad yang digelar sebagai Al-Hafiz itu dalam hadis, kerana hafalan hadis yang banyak sangat dia. Jadi Imam Syafi'i, mengikut Imam Syafi'i, penilaiannya dia kata Al-Lais bin Sa'ad berbanding dengan Imam Malik, dia lebih kuat berpegang dengan sunnahnya. Dan malah ada di antara pertentangan antara Imam Lais bin Sa'ad, bukan pertentangan, perbincangan dengan Imam Malik, dan mereka penpol lah, dia selalu tulis surat. Zaman sekarang budak dah tak tahu penpol lagi dah. Semua WhatsApp dengan Facebook. Dia kawan Facebook saya. Mungkin kalau kita lihat akan 100 tahun akan datang, orang bincang, wah ini contohnya lah Dr. Mazhar kan, sama Dr. Razami. Oh, diorang ni kawan WhatsApp, kawan Facebook. Kalau ulama zaman dulu dia bilang Imam Malik dengan Imam Lais apa? Oh, mereka ni penpol. Kalau ada masalah, Imam Malik tulis surat kepada Imam Lais, Imam Lais akan balas, oh ini masalahnya begini. Dan kadang-kadang bukan setakat masalah agama, Imam Malik atau dia ada masalah kewangan pun dia tulis dekat Imam Lais. Sebab Imam Lais ini terlampau kaya sangat, terlampau kaya, dan dikatakan kekayaannya kerana sebuah tanah yang beliau miliki yang begitu berhasil sangat. Setiap tahun dikatakan di antara 50,000 sehingga 200,000 dinar dia punya kemasukan duit. Tapi satu perkara yang dibincangkan oleh ulama yang tulis tentang biografi Imam Lais bin Sa'ad, kaya-kaya beliau tak pernah bayar zakat. Wah, ini kita dengar scandalous ni, ini teruk ni kan? Tak, jangan salah faham. Kita kan itu kena baca, tak boleh sekerat-sekerat nanti sesat jalan kan. Dia kena baca ayat tu kasi habis. Jadi kenapa dia tak bayar zakat? Sebab sebelum sampai haul zakat duit dia dah habis. Bukan dah habis kerana dia joli, tapi dah habis kerana dia bagikan dekat orang ramai. Ini luar biasa ni. Hatta biasanya dibicarakan tentang ulama yang kaya-kaya, nama Al-Lais bin Sa'ad akan disebutkan. Ramai ulama kaya seperti Imam Abu Hanifah kan, Imam Abu Yusuf, dan ramai juga ulama yang zuhud kan, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i itu memang lambang kezuhudan lah kan. Imam Ahmad itu memang lambang kezuhudan, tapi adanya. Dan kan Rasulullah SAW pun dah bilang nikmal malus salih fi rajulin salih kan, sebaik-baik harta itu ialah harta yang baik pada orang yang soleh. Zaman sekarang pun ramai ulama kaya-kaya kan, dan ramai yang boleh infak seperti itu. Jadi orang yang seperti ini Allah Ta'ala beri kelebihan lah kat dunia. Kita tak boleh nak jala sangat.
Allah Ta'ala kasih dia ilmu, Allah Ta'ala kasih dia iman, Allah Ta'ala kasih dia duit sekali. Jadi Imam Abu Lais daripada kalangan seperti itu, banyak sangat duit. Dan pernah sekali Imam Malik anaknya nak kahwin, dia perlukan bantuan, tulis kepada Imam Abu Lais. Abu Lais lah, Imam Lais. Abu Lais ni lecturer kat UIA. Jadi dia tulis dekat Imam Lais pun balas dengan dia kirimkan apa yang dia perlukan. Dan selalu cerita yang agak famous dibicarakan, bagaimana seorang wanita datang berjumpa dengan Imam Lais bin Sa'ad dan kata anak dia orang miskin, anaknya teringin nak minum madu, kan? Maksud dia tak ada duit nak beli madu. Jadi Imam Lais minta dekat dia punya pekerja, hantarkan 120 liter madu ke rumah perempuan tersebut. Wah, ini jarang kita dapat macam gini ya. CP-CP adalah, kadang kat Perlis ni adalah dia orang kenal kadang orang yang CP-CP macam ni sikit. Cuma tak alim aja. Jadi siapa orang Perlis dia senyum. Jadi itu satu hal lagi, sebagai orang alim dia bagikan hidupnya kepada hidup sehariannya, rutinnya kepada 4 bahagian. Ini yang saya tengok memang management wise dia ni smart lah dari segi management. Di awal waktunya dia akan melihat kepada isu-isu berkaitan politik. Dia yang paling gerun dan takut dengan dia ialah governor dan pegawai kerajaan. Sebab apa? Sebab Imam Abu Lais ni dia punya kabel pergi khalifah terus. Cuma bagusnya dia, khalifah nak lantik jadi governor dia tak mau. Dia zuhud. Dia tak mau pangkat. Yang dia terima pangkat jadi qadhi saja. Sebab qadhi ni deal dengan orang ramai. Kan? Tetapi dia ada direct access, dia ada terus boleh kontak khalifah. Dan ramai governor, ramai pegawai kerajaan, kalau ada komplain memang khalifah tak banyak tanya, tak panggil SPRM lagi, terus buang. Kita nak pergi SPRM lah, bawa bicara lah, bergedebuk gini, dia tak ada. Dia tulis pada khalifah, direct terus kena buang orang tu. Sebab khalifah percaya sangat dengan dia. Jadi governor, orang-orang besar kerajaan biasanya nak buat keputusan akan ambil pendapat Imam Lais. Dia tak akan berani sembarangan. Kurang-kurang kalau Imam Lais nanti ada minit mesyuarat, Imam Lais pun ada sekali. Jadi khalifah inquiry apa? Selamat aku kan. Tapi kalau mereka ambil keputusan sendiri, tak ada Lais komplain kat khalifah, mereka direct kena buang. Tetapi dia tidak salah gunakan. Dia dapat kekayaan itu bukan kerana dia kabel besarnya tadi. Tetapi kabel besar dia gunakan, dia sebagai orang yang check and balance terhadap pemerintahan di Mesir. Sehingga kan, katakan tidak ada governor di Mesir pun yang buat keputusan kecuali keputusan tersebut selepas mereka meminta pandangan daripada Al-Laits bin Sa'ad. Walaupun beliau bukan orang politik, beliau tak terlibat dengan kuasa-kuasa politik, apatah lagi dalam perebutan kuasa. Beliau ditawarkan tapi beliau tak mahu. Jadi apa yang berlaku ialah dia bagikan kehidupannya seharian itu kepada empat waktu, selain daripada dengan keluarga lah. Pertamanya untuk isu politik, keduanya untuk beliau duduk bersama ulama-ulama hadis. Dan beliau pun antara ulama, kalau ikut penilaian Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata sihatun saduq, dia kata ini memang perawi yang sahih dan juga yang benar. Dan kebanyakan kebanyakan hadis-hadis yang terkumpul dekat Mesir, kebanyakannya datang daripada Lais bin Sa'ad. Okey. Dan yang ketiganya, beliau akan duduk bersama fuqaha, ulama-ulama fiqh. Dia mau kasih seimbang. Tak mau hadis saja, dengan fiqh pun mau juga dia duduk. Dan yang keempat, di dalam sehariannya, yang final sekali dalam bahagian hidupnya, dia punya office akan buka untuk apa? Menerima kunjungan orang ramai untuk minta duit dekat dia. Biasanya dia akan bagi, dan diceritakan bagaimana kalau di bulan Ramadan ataupun di bulan bukan Ramadan, dia akan kasih makan dekat orang ramai, makanan-makanan yang terbaik yang orang kaya-kaya saja makan. Walhal beliau sendiri hanya makan roti dengan minyak aja, minyak zaitun. Dia sendiri zuhud. Dia memilih untuk zuhud, tetapi harta yang datang tu Allah SWT kasihkan untuk transit aja kat dia. Jadi kalau anak-anak ni dah nampak muka pun ada nur masing-masing, tapi jangan kena pukul kat kaki, bahaya. Kan?
Tak adalah, ni sekolah baik insya-Allah. Siapa tu? Doa untuk awak jadi orang alim dah besar nanti dan juga jadi kaya macam Lais bin Sa'ad. Ha? Amin ya Rabb. Ini baguslah, kecil-kecil macam ni datang duduk kat masjid semua, tempat malaikat, tempat orang-orang saleh ni semua. Awak minta pakcik-pakcik ni doakan, awak pun doakan. Awak ada separuh belum balik, dosa tak ada, awak doakan kita orang lagi makbul sebenarnya kan. Lagi mustajab. Ini kita berkarat semua. Okey. Jadi kehebatan beliau selain daripada itu juga, Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-laithu afqahu min malikin illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Ini isu lain. Sebelum kita pergi kepada isu ni, bila Imam Syafi'i bagi penilaian, ulama yang sebesar, yang sehebat macam gini. Dan menarik, bila saya lihat anak-anak ni, saya teringat Imam Al-Laits ni sebelum umurnya 20, dia dah habis berguru dengan ulama-ulama besar dekat Mesir. Segala tabi'in kat Mesir yang hebat-hebat dari segi hadis, dari segi fiqahnya, dia dah habis berguru. Masa umur-umur macam ginilah. Macam ni. Bila umur dia 20, waktu tu tahun 113 Hijrah, dia pergi ke Hijaz, dia berguru dengan ulama-ulama kat sana. Terutamanya dengan seorang tabi'in yang besar dalam ilmu hadis yang namanya Az-Zuhri. Ni Az-Zuhri nama tuition kat Singapura kan. Ada ulama besar tu, dan dia melazimi Az-Zuhri sehingga mendapat segala ilmu yang ada pada Az-Zuhri, dan juga dengan ulama-ulama lain yang berada kat Hijaz. Bila dia pulang ke Mesir, dia boleh mengumpulkan ilmu dan juga hadis-hadis riwayatan daripada Hijaz dan juga daripada Mesir. Jadi penting untuk anak-anak ni nanti, bagi mak ayah, izinkan mereka keluar. Belajar ni, kalau kata Imam Syafi'i, dia macam air. Biar bertakung, dia akan busuk. Jadi air itu kena mengalir. Jadi mak ayah izinkan anak-anak ni untuk belajar. Tapi jangan kecil-kecil. Kecil-kecil biar ada dengan kita lagi. Dah masuk sekolah menengah tak apa, ataupun dia dah habis sekolah menengah, dia nak pergi belajar. Sebab penting. Penting bukan hanya kepada ilmunya saja, tetapi penting untuk dia lihat suasana berbeza. Orang yang tak pernah keluar daripada kerangka dia, daripada suasana tempat-tempatan dia akan ingat dunia seperti itu. Macam dululah orang bilang apa? Katak bawah tempurung kan. Katak bawah tempurung tak apa lagi dia nampak tu. Sekarang ni dia dah ada internet, dah ada semua, dia nampak, tapi dia tak tahu nak menghargai perbezaan. Jadi dia jadi katak dalam mangkuk Pyrex. Dia nampak kat luar, tetapi dia tak pernah rasa hidup kat luar. Kan? Dia nampak, bukan dia tak nampak. Dia ada internet, dia ada apa. Tetapi oleh kerana dia tak pernah rasa kehidupan itu, akhirnya dia ingat semua kehidupan macam konteks dia. Dia bagi hukum ikut suka dia je. Itu macam kadang bila ada ustaz-ustaz Malaysia pergi Singapura. Orang Singapura tanya, ada konteks orang lain, tak macam kita, tak macam kat Perlis, tak macam kat Alostar, tak macam Kota Baru. Dia kasih fatwa, dia kasih jawapan. Kalau orang Singapura ambil bulat-bulat, ramai tak lepas. Kan? Sebab apa? Sebab suasana berbeza. Sama ada suasana dari segi persekitaran ataupun suasana berkaitan dengan politik, ekonomi, cara hidup. Dan Alhamdulillah, Islam yang Allah Ta'ala berikan ni ruang untuk ijtihadnya lebih luas daripada ruang-ruang yang hanya qat'i, ruang yang tidak berubah. Banyak ijtihad. Jadi begitu juga kepada Al-Laits bin Sa'ad. Ini pukul berapa ni habis? Saya tak buat jam ni. Cerita-cerita. Ya? Sekarang jam berapa? Ada lama lagi lah. Dia soal jawab tak ada kan? Alhamdulillah. Tak, bukan alhamdulillah, nanti jadi lagi panjang. Jadi persekitaran seperti ini yang telah membuka mata untuk dia melihat ruang yang lebih luas. Sebab tu Imam Syafi'i, kita lihat Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i ni dia junior banyak lah daripada Al-Laits bin Sa'ad. Dia tak sempat jumpa. Ketika dia pindah Mesir, Imam Laits bin Sa'ad dah meninggal pun. Dah meninggal dunia. Jadi Imam Syafi'i tu dia punya jalan banyak tu. Dia asal daripada Gaza, pergi ke Mekah, Mekah pergi ke Madinah, Madinah pergi ke Yaman, Yaman pergi ke Iraq, Iraq pergi ke Mesir, kan? Sebab itu kita lihat pendapat-pendapat Imam Syafi'i dia agak fleksibel dan ada perubahan. Kan ada kaul qadim, ada kaul jadidnya. Jadi begitu juga yang berlaku pada Imam Laits. Beliau datang daripada Mesir,
berguru dengan ulama-ulama Mesir, pergi ke Hijaz, berguru dengan ulama Hijaz, dan oleh kerana dia juga perawi hadis, meriwayatkan hadis-hadis, pulang semula ke Mesir dan menjadi rujukan kepada orang-orang Mesir. Menjadi rujukan. Dan kalau kita lihat bagi orang Mesir kebanyakan mengatakan bahawa ada yang mengatakan Al-Laith afqahun nas fi Misra. Imam Laith ni orang paling pandai di Mesir. Cuma timbul persoalan, kalau beliau sehebat itu, kenapa tidak ada mazhab kelima? Ya, walaupun di zaman itu ramai yang menobatkan inilah mazhab kelima, tapi mazhabnya tak ada. Mazhabnya tak ada. Sebab apa? Imam Al-Syafi'i mengatakan, bila ditanyakan tentang Al-Laits, dia kata apa? Al-Laitsu afqahu min Malikin. Dia kata kalau nak bandang dengan Imam Malik, padahal Imam Syafi'i ni kan anak muridnya Imam Malik. Dan menariknya, selepas kematian Laits bin Sa'ad, kebanyakan anak-anak murid dia menjadi pengikut mazhab Imam Malik. Sebab anak murid Imam Malik yang lain telah berhijrah ke Mesir. Dan bila datang Imam Syafi'i, waktu tu memang Mesir tu dipenuhi dengan pengikut mazhab Imam Malik. Lepas tu dia balik kali kedua ke Mesir, barulah ramai pengikut-pengikut dia kat Mesir. Awal-awal Imam Syafi'i pergi ke Mesir, penuh dengan mazhab Malik. Jadi dekat situ orang tanya Imam Syafi'i, macam mana ni? Dekat Mesir ni ramai pengikut mazhab Malik. Walhal Mesir ni sepatutnya dulu terkenal dengan Al-Laits bin Sa'ad. Sepatutnya pengikut mazhab Al-Laits. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Al-Laitsu afqahu min Malikin illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Dia kata memang Laits ni jauh lebih faqih, jauh lebih pandai daripada Imam Malik, tetapi malangnya anak-anak muridnya pemalas. Tak ada, ini bahasa saya lah, pemalas, tapi lam yaqumu bihi maksudnya anak-anak muridnya tidak menyebarkan mazhabnya. Dia tidak menulis dan tidak cuba untuk mempopularkan pendapat-pendapat beliau. Jadi para ulama' kemudian cuba lihat apa sebab mazhab dia ni jadi habis, jadi pupus. Jadi antaranya pertamanya, Imam Al-Laits sendiri tidak banyak menulis. Dia banyak riwayat, dia banyak ilmu, tetapi dia tidak menulis. Bila tidak menulis, dia kalau istilah dia untuk orang dekat universiti, dia kata you don't publish, you perish. Kan? Awak tidak menulis, awak akan pupus. Jadi begitu juga untuk orang alim. Orang alim kalau tidak menulis, dia akan pupus. Pengikutnya, dia mati, pengikutnya habis gitu. Tetapi yang menulis, dia akan kekal. Dan penulisan pun, ini esok kita akan bincang tentang ini juga. Bila penulisan pun, kalau hujahnya kuat, dia akan kekal. Tetapi kalau dipaksa, dia tulis dan dipaksakan penulisan itu, dia tak akan kekal juga. Sebab benda yang dipaksakan, dia tak akan kekal. Sebab tu kalau kita lihat mana-mana mazhab yang kadang-kadang dipaksakan ke atas orang ramai dan sebagainya, ialah orang ikut sebab terpaksa, tetapi dia akan jumud ataupun akan tak akan bergerak daripada situ. Dan akan sampai waktu bila orang yang paksakan tu tak ada, orang akan meninggalkannya. Jadi macam sebab tu Imam Malik sendiri waktu khalifah minta untuk jadikan kitab Muwatta' dia sebagai rujukan kepada negara-negara Islam, Imam Malik tak mau. Dia kata orang lain ada hujah juga. Dan satu lagi, ilmu ni bukan untuk paksaan. Ilmu ni dan beragama tidak boleh dipaksakan. Biar dia tertegak dengan hujah, biar dia tertegak dengan pilihan orang. Orang memilih kerana kekuatan hujah, orang memilih kerana mereka ingin itu, mereka yakin dia akan lebih kekal. Jadi Al-Laits bin Sa'ad dia tak menulis banyak. Ada tulisan dia yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah saja, beberapa hadis riwayat beliau, dan kebanyakan pendapat-pendapat beliau diriwayatkan bukan secara penulisan. Anak-anak murid dia tak tulis, tetapi orang-orang terkemudian. Banyak sekali kalau kita nak jumpa pendapat-pendapat Laits dalam dua kitab. Kitab lama lah. Pertama kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Ibnu Rushd Al-Hafid, imam besar dalam mazhab Maliki dan juga ahli falsafah.
dia tulis kitab fiqh perbandingan pertama. Dan menarik kitab fiqh perbandingannya, dia tidak tumpu kepada 4 mazhab saja, dia pergi kepada mazhab-mazhab yang telah pupus. Laith bin Sa'ad, Ibn Abi Layla, Daud, pendapat Hasan al-Basri, pendapat para tabi'in, pendapat para sahabat yang dikemukakan kat situ. Tapi kitab itu dia kitab untuk orang advance. Kalau orang tanya nak baca macam, nak baca tak kisah, cuma kalau boleh kita dalam berilmu ni kita kena jadi kena ada metod Rabbani lah. Rabbani ni bukan nyanyi nasyid tetapi Rabbani ni lah mereka yang belajar daripada ilmu yang kecil sebelum pergi kepada ilmu yang besar. Dia ada dia punya metod, ada manhajnya. Sebelum kita nak belajar baca syair, kena belajar kenal alif bata juga, kena belajar ABC juga. Sebelum kita nak pergi melompat-lompat itu, kena belajar cara lari dulu, stamina-nya apa semua, kena cari yang betul lah. Sebab takut tahasram tazabbab qabla ya tahasram. Takut kita jadi macam pepatah Arab cakap, dia jadi kismis sebelum dia jadi potek. Buah anggur, dia tak sempat nak nak masak, alih-alih terus kita nak jadikan kismis. Itu tak jadi kan? Jadi kena tahap-tahap. Jadi kalau kitab Bidayatul Mujtahid, namanya pun permulaan untuk jadi mujtahid. Maksudnya kena selesai mufradat ataupun kena selesai kepada ilmu-ilmu asasi kepada mazhab itu sebelum pergi kepada jadi mujtahid. Jadi kata Ibn Rushd kata Ibn Rushd pula. Dalam kitab Ibn Rushd itu dikumpulkan. Jadi banyak disebutkan pendapat-pendapat Laith. Kitab kedua yang juga banyak sebutkan tentang pendapat Laith bersama dengan pendapat ulama-ulama lain ialah kitab Al-Mughni, tulisan Ibn Qudamah. Tapi kalau hari ini kita lihat yang banyak menghidupkan pendapat, bukan menghidupkan, membawa kembali pendapat-pendapat macam Al-Laith, pendapat para sahabat, tabi'in. Alhamdulillah Ta'ala berikan kepada kita Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dalam ijtihad beliau, dia kata dia tak cukup dengan 4 mazhab ni. Dia pergi kepada hatta mazhab yang dah pupus pun. Pergi kepada Lais dan sebagainya. Dan dia pergi kepada pendapat para sahabat yang walaupun mereka tak ada kitab, tetapi pendapat mereka diwarisi dan ditulis. Kan? Dan disebut dalam kitab-kitab yang kitab hadis ataupun dalam kitab-kitab fiqh yang muktabar. Dan bila sebut ni saya teringat tentang isu bank susu. Bagaimana Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengambil pendapat Imam Lais bin Sa'ad. Pernah dengar bank susu tak? Biasa kita dengar bank apa? Bank darah kan? Atau sebut bank ni dia macam skandalous sikit lah, sebab dia konotasi dia buruk kan, sebut bank kan, kita terbayang ini jual beli, bukan. Kita biasa dengar darah kan, pusat darah. Ini pusat susu lah. Pernah dengar pusat susu? Istilahnya orang guna bank. Dia kumpulkan susu untuk bagi ke anak-anak yang ibunya kadang tak ada susu dan kadang-kadang anak-anak ni terutama yang tak cukup bulan dan sebagainya perlukan nutrien-nutrien daripada susu ibu. Dulunya, kalau zaman dulu biasanya kita ada radha'ah, kita ada ibu susuan, murdi'ah, kita ada ibu susuan yang mana kita ada hukum hakam khusus untuk ibu susuan. Kalau dia menyusu 5 kali kenyang ikut pendapat jumhur, ataupun kalau ikut dalam setengah mazhab Ahmad kata kalau sekadar susuan itu pun dah sabit kan, ataupun pendapat lain kata ada 10 kali, tapi yang paling popular lah 5 kali kenyang. 5 kali kenyang maka jadi anak susuan. Dan kalau jadi anak susuan, hukumnya apa? Dia tak boleh kahwin dengan ibu susuan dan tak boleh kahwin dengan adik-beradik susuan. Dia jadi gitu. Okey. Dan kaedah susuan dulu bagaimana? Memang dia duduk 2 tahun dekat tempat ibu menyusu. Kalau tak 2 tahun pun dia akan duduk dekat situ dan dia menyusu, dibesarkan. Sebab kadang separuh ibu-ibu yang tak boleh menyusukan anak, ataupun adalah sebab-sebab mereka. Okay. Jadi sekarang ni, bagaimana jikalau kita kumpulkan susu kasih untuk bayi-bayi yang perlukan ni? Kalau dia tak minum mungkin boleh sebab kematian, boleh sebab sakit dan sebagainya. Kita kasih minum, boleh ke tidak bank susuan? Wah, ini timbul isu banyak-banyak lah kan. Kata macam mana nanti bercampur aduk nasab lah, banyak ibu susuan dan sebagainya. Tapi mau ingat, dia
dia kan bilang 5 kali kenyang daripada seorang ibu. Kalau dia ambil campurkan semua, dia tak sampai 5 kali kenyang, jadi tak ibu susuan? Tak jadi kan? Perlis akan keluarkan fatwa tentang isu bank susu ni, dan merupakan fatwa pertama di Malaysia berkaitan bank susu yang insya-Allah Kementerian Kesihatan akan gembira lah, kerana kita boleh menyelamatkan banyak nyawa. Tapi poin nak cerita, Yusuf Qaradawi dah sebut dah isu ni. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia sebutkan dia mengambil pendapat Laith bin Sa'ad, bukan pasal bank susu, tetapi pasal mensabitkan ibu susuan. Kalau ikut ibu susuan, menurut pendapat Laith bin Sa'ad dan juga Ibnu Hazm yang disebutkan tadi, dan juga ada dikatakan qaul inda Ahmad, ada satu pendapat dalam mazhab Hambali mengatakan bahawa tidak sabit ibu susuan jikalau tidak minum direct daripada susu, daripada payudara. Maksudnya dinamakan ibu susuan kalau dia menetik. Kalau setakat minum kasih dalam gelas, minum kasih dalam botol, itu tidak sabit dia punya susuan tersebut. Dan jadi bagi suka dan jadi kepada bank susu ni tadi, dia tidak mensabitkan ibu susuan. Hukum itu tidak boleh terpakai kat itu. Sebab apa? Budak tu dia tak menyusu, dia tidak menetik. Dia akan diberikan ikut biasa ikut tiup. Diberikan ikut tiup. Yalah, dia kadang dia sakit dan sebagainya. Bank susu ni jangan terbayang kita dah tua pula nak beli bank susu, tak ada. Dia hanya untuk kes-kes tertentu untuk selamatkan nyawa bayi, dan memang mendesak keperluannya. Dan dia buat pun, dia bukanlah kita terbayang dia sediakan besen besar ke, duk campur semua susu lepas orang perah, tak macam itu. Dia ada label kan, dia ada macam kita derma darah lah kan, kita derma darah kan ada label kat paket daripada gitu. Dan antara cara kita nak mengelakkan, ialah kita terpaksa nak meraihkan tak semua nak pegang pendapat Laith bin Sa'ad. Qaradawi je pegang pendapat Laith bin Sa'ad, orang lain pegang mazhab Syafi'i lagi kan. Maksudnya kalau minum gini pun baby lah, kalau kita minum gini ataupun bagi tiup pun masih sabitkan nasab. Jadi nak elakkan tu ialah jangan kasih satu baby ambil satu susu daripada ibu tu sampai 5 kali. Ataupun kalau boleh buat arrangement untuk mereka tahu bahawa ini ibu susuan, tapi itu payah, tak semudah tu. Nak transplant organ boleh, tapi kalau nak transplant susu, nak kasih susu, dia kena segera. Dan susu pun tak tahan lama. Susu pun tak tahan lama simpan. Okay. Jadi pendapat Laith bin Sa'ad, poinnya kat sini lah, Laith bin Sa'ad berpendapat bahawa yang dinamakan ibu susuan itu jikalau bayi itu menetik langsung daripada ibu. Tapi kalau diberikan selain daripada itu, tidak sabit susuan. Okay, jadi syahidnya ataupun poin nak cerita, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengambil pendapat Laith bin Sa'ad, dan dia kata ini lebih mesra dan lebih mudah dan lebih membantu keadaan kita untuk menyelamatkan banyak nyawa-nyawa bayi. Jadi kita tunggulah. Saya pun tak tahu fatwa tu nak endorse ke tak endorse, tapi kalau keluar, Perlis akan menjadi negeri pertama endorse tentang bank susu. Ada orang kata jangan guna bank lah, bank ni macam jahat sangat bunyi dia. Gunalah nama pusat pengumpulan susu ke apa. Okey. Jadi kita kembali kepada Laith bin Sa'ad. Laith bin Sa'ad tidak menulis kecuali sikit. Anak-anak muridnya pun tidak menulis, tidak seperti anak-anak murid Imam Malik, tidak seperti anak-anak murid Imam Syafi'i, tidak seperti anak-anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun anak-anak murid Imam Abu Hanifah. Ini paling prolifik sekali. Baik Abu Yusuf, baik Muhammad Hasan Syaibani dan lain-lainnya memang prolifik. Jadi mazhab mereka tersebar luas. Adapun Al-Laith bin Sa'ad, anak-anak muridnya tidak menulis, dan kemudiannya ramai yang berpindah kepada mazhab Malik bin Anas, dan akhirnya pendapat beliau habis begitu saja, mazhabnya pun jadi hilang. Okey. Satu kehebatan Al-Laith bin Sa'ad ialah beliau selain digelar sebagai faqih Mesir, selain pujian Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain imam terhadap Al-Laith bin Sa'ad ini, beliau terkenal dengan komitmen komitmen beliau terhadap athar, periwayatan.
Walhal Imam Malik ni kan terkenal sebagai Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Kitabnya Muwatta. Dalam kitabnya terdapat silsilah Zahabiyah, iaitu periwayatan yang begitu kontut sekali, dia punya apa tu sanadnya direct sampai Rasul. Kan ini memang paling mahal sekali dia punya hadis-hadis tu. Sungguh pun demikian, orang melihat bahawa Imam Lais ni dia lebih syadid lagi. Sebab apa? Dia tidak menerima amal ahli Madinah seperti mana Imam Malik. Imam Malik ni dia menganggap amal ahli Madinah ini sumpama ijma'. Amal ahli Madinah ni apa? Perbuatan ataupun pengamalan ahli Madinah di zaman Imam Malik, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang kacau amalan Madinah kita pergi. Dengan Arab kaki kelentung, dengan Pakistan, dengan Melayu pun lebih kurang kan. Tak, amalan ahli Madinah di zaman itu. Kenapa? Logiknya Imam Malik memandang bahawa Madinah ni merupakan tempat kota pertama umat Islam. Sahabat-sahabat besar bertumpu dekat situ. Hadis-hadis masih terpelihara dan tidak banyak perubahan yang berlaku di zaman Imam Malik berbanding dengan zaman sahabat dan zaman tabi'in. Banyak upacara, amalan dan sebagainya masih kekal. Seolah-olah kalau orang balik ke Madinah nak tengok kehidupan zaman Rasul, masih ada lagi. Masih ada lagi. Jadi dalam banyak isu, dalam bab ibadat, dalam bab muamalat tu utamanya, dan bab munakahat dan lain-lainnya, Imam Malik kata kita kena rujuk ahli Madinah. Sebab apa? Ahli Madinah ini mewarisi amalan semenjak zaman Rasul SAW. Al-Lais tak setuju. Sebab apa? Dia kata sahabat-sahabat bukan semua kumpul kat Madinah. Ramai sahabat yang besar-besar pun pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi ke Iraq, pergi ke kawasan-kawasan lain. Dan di antara mereka itu ada yang riwayatkan hadis yang ahli Madinah tak riwayatkan. Dan ada pendapat-pendapat mereka yang mungkin lebih kuat daripada apa yang diamalkan oleh ahli Madinah. Jadi Al-Lais mengatakan tak boleh tumpu pada ahli Madinah saja, tetapi pada dia selagi mana sahabat-sahabat yang pernah hidup di zaman Abu Bakar, Umar dan juga Uthman, di mana pun mereka berada, sama ada di Mesir, sama ada di bumi Syam ataupun sama ada di Iraq, aku terima pendapat mereka ni semua. Aku terima pendapat mereka ni semua, dan ini menjadi satu hujah juga, seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Sebab apa? Sahabat-sahabat tak akan buat sesuatu kecuali berdasarkan kefahaman mereka terhadap hadis Rasulullah dan juga Quran. Jadi dekat situ yang terletaknya apa orang katakan perbezaan di antara Imam Malik dan juga Imam Al-Lais. Dan Imam Al-Lais pernah sekali melihat perdebatan antara siapa tu Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Imam Abu Hanifah dia terkenal dengan apa? Dengan kiasnya kan, ar-ra'yu. Dia kan dia merupakan retetan daripada madrasah Ahlul Ra'yi. Menggunakan, bukan orang silap, orang kata dia banyak guna akal, bukan. Dia menggunakan kias. Dia menggunakan kias kerana berhadapan dengan suasana yang baru, berhadapan dengan orang-orang yang baru, berhadapan dengan waktu sekolah dah habis lah. Okey. Mereka berhadapan dengan realiti yang baru yang memerlukan ijtihad-ijtihad yang segar. Yang orang Madinah tak jumpa benda macam itu. Sahabat tak jumpa macam itu. Jadi bagi Imam Malik semua, dia kehidupan simple. Dia boleh bergantung pada amal ahli Madinah. Kenapa? Kerana tak banyak isu-isu yang pelik-pelik berlaku. Bagi Imam Abu Hanifah, dia duduk di Baghdad, dah lah orang-orangnya baru masuk Islam. Baru 2-3 generasi masuk Islam. Kemudian pula budaya setempat lain, mentaliti fikir lain. Dan juga isu-isu baru, dan mereka pula menjadi frontier. Orang daripada Asia Tengah masuk Islam pun cari rujukannya dekat Baghdad. Orang daripada India, orang daripada China cari rujukan pun dekat Baghdad. Jadi mereka terpaksa ijtihad. Jadi nak ijtihad, cari dalam Quran, cari dalam hadis, takkan jumpa. Yang mereka jumpa apa? Mereka jumpa hukum hakam yang sipi-sipi macam begitu. Jadi Imam Abu Hanifah telah terpaksa melakukan kias, terpaksa melakukan taqaid. Taqaid maksudnya dia kumpul isu-isu ni, dia cuba buatkan kaedah. Lalu kalau ada benda-benda baru, dia tengok apa yang kena kat sini. Ada ilahnya sama ke, manat tahqiq apa manatnya sama, ataupun dari segi maknanya lebih kurang sipi, maka dia ambil daripada hukum hakam tersebut. Okay. Imam Laith
Walaupun duduk kat Mesir, tapi dia tak terima ar-ra'yu. Dia tak terima qiyas macam Abu Hanifah. Sebab mungkin tak banyak sangat ni. Dan dia agak strict macam Imam Malik. Benda tak berlaku jangan tanya. Imam Abu Hanifah lain. Dia dengan sahabat-sahabat dia, pula dengan anak murid dia, depa bincang, dia buat iftiradhi ataupun dia buat macam anggaran. Kalau berlaku macam ni macam gini, apa hukumnya? Wah, dia bincang. Kalau berlaku macam gini, apa hukumnya? Itu saya teringat di dalam perbincangan mazhab Hanafi yang direkodkan oleh Kamal bin Humam. Mereka bicara kalau orang sa'i tak berjalan tapi guna tali, dikira tak sa'inya. Time tu orang kata, kalau zaman dulu baca apa ni macam merepek ya kan. Tapi hari ni kan orang guna yang apa tu, eskalator, bukan eskalator, dia panggil apa? Yang bergerak tu lah kan. Eskalator lah. Apa-apa lah nama dia gitu. Saya bukan reti sangat. Okey. Jadi timbul macam gitu. Cuma macam Al-Laits bin Sa'ad, dia tak terima. Cuma sekali bila dia lihat satu, biasa perdebatan di kalangan ulama ni bila time musim haji, mereka berkumpul. Perdebatan di antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Dia lihat Imam Malik kalah dengan Imam Abu Hanifah. Lalu dia pun kata, memang hari ni dia kata geng Ashabul Ra'yi ni menang kalahkan Ashabul Hadis. Tapi ada yang memperhatikan riwayat sebut, kata ini riwayat tak betul. Dia kata ini saja je orang cakap. Begitu juga ada riwayat mengatakan Imam Malik kalau datang Imam Laits bin Sa'ad, dia akan diam. Dia tak berani nak cakap apa-apa kerana kehebatan Imam Laits. Cuma ialah apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada Imam Laits bin Sa'ad? Waktu pun dah nak habis, Ustaz. Dah nak habis. Yang pertamanya kita cuba recap balik. Pertama saya minta maaf lah, agak memboringkan, cerita pun tak banyak tuan-tuan boleh dapat daripada saya. Yang pertamanya ialah tentang mencari ilmu perlu keluar lah tadi. Tuan-tuan dah keluar lah daripada Singapura mari sini, daripada Johor, daripada KL. Dan yang kedua, ini yang kita tak salah, kita doa untuk jadi kaya. Kaya tapi zuhud. Duit tu transit. Ini satu contoh yang Allah Ta'ala beri peluang pada kita nak lihat pada Imam Al-Laits, orang yang kaya tetapi duit tak pernah cukup nak bayar zakat. Kenapa dia bagi ke orang? Ini satu perkara yang kalau kita banyak dapat macam ini bagus. Dan diceritakan bagaimana beliau di Mesir orang pertama wakafkan tanah dekat Fustat, tak silap saya. Dia wakafkan tanah yang luas sehingga menyebabkan tertubuhnya Al-Ahbas, bukan Ahbash. Ahbas ni wakaf. Jabatan wakaf ditubuhkan di Mesir. Sejarahnya timbul kenapa? Kerana Imam Laits bin Sa'ad bagi tanah je untuk wakaf. Habsun ni nama lama bagi wakaf. Habs maksudnya kita ada terhenti kat situ. Macam wakaf juga lah. Dia bagi tanah dia oleh kerana nak uruskannya banyak sangat, maka tertubuhnya wakaf yang pertama dalam sejarah umat Islam di Mesir. Jadi kita doa. Yang ketiganya, sikap Abu Laits ialah sikap hormatnya pada ilmuwan. Tadi kita belajar Imam Ibn Hazm kan lidahnya tajam, tulisannya keras. Ini tidak pada Laits. Al-Laits bin Sa'ad tidak pernah orang riwayatkan daripadanya beliau tajrih orang lain. Dia tidak pernah hantam orang lain. Dan lebih dikenali beliau seorang yang begitu akhlak tinggi. Dia cakap elok. Dia hormat para ulama, dan juga dikenali beliau sebagai orang yang begitu istilah kita guna kadang sufi kan. Tapi orang yang tawaduk seperti itu. Cuma masalahnya anak murid dia pemalas. Dan kemudian yang penting kita contohi beliau juga ialah tentang time management lah. Bagaimana time management untuk ilmu, untuk bantu orang dan lain-lain. Dan saya rasa yang kita boleh bawa balik rumah juga ialah tentang pengajaran kita daripada mazhab beliau yang telah pupus itu, supaya kita tak jadi seperti anak-anak murid dia lah. Kita kena aktif. Maksudnya kalau ustaz-ustaz kena rajin menulis. Ceramah saja tak cukup.
Imam Lais dia banyak ceramah juga, tapi dia tak menulis. Jadi dia habis macam itu. Kita bukan nak buat mazhab baru. Dia maksudnya perkembangan ilmu tu. Jadi pada asatizah sekalian, kepada ilmuwan-ilmuwan, jangan malas menulis. Banyakkan menulis, dan kalau untuk para pendukung, para pengikut, juga kalau boleh selalu share lah. Share Facebook, share YouTube, dan share buku. Kita kena galakkan orang kita kena banyak membaca. Kita kena galakkan asatizah kita banyak menulis. Sebab bila kita dah mati, yang akan kekal ilmunya dengan penulisan. Dan setiap penulisan itu akan menjadi amal jariah kita. Dan saya minta maaf lah kalau ada silap bahasa dan agak memboringkan, tak ada benda pun. Tapi sungguh-sungguhnya dapat etikaf kat sini pun okey lah kan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.